Cognitive overload adalah keadaan di mana guru memberikan terlalu banyak maklumat atau terlalu banyak tugas kepada pelajar secara serentak, mengakibatkan pelajar tidak dapat memproses maklumat ini. Dalam keadaan ini, tuntutan pemprosesan bahasa bagi sesuatu aktiviti melampaui had pemprosesan bahasa pelajar. Cara boleh mengurangkan cognitive overload dalam PDPC adalah dengan merehatkan minda. Aktiviti pengajaran dalam kelas yang lama menyebabkan pelajar tidak mampu fokus sepenuhnya semasa aktiviti pengajaran. Oleh itu, guru perlulah memberi masa rehat kepada pelajar bagi memastikan pelajar dapat merehatkan minda mereka untuk mengurangkan tekanan kepada pelajar. Pendekatan pengajaran adalah suatu pandangan yang bersandarkan ilmu terhadap mengajar. Ia memberi falsafah di sebalik seluruh proses instruksi atau pengajaran. Kaedah dan teknik adalah terbitan dari pendekatan. Pendekatan memberikan kebijaksanaan keseluruhan, memberi hala tuju dan meletakkan jangkaan atau ekspektasi untuk keseluruhan spektrum proses pengajaran. Ia meletakkan prinsip dalam merealisasikan pembelajaran. Manakala, kaedah pengajaran pula adalah suatu siri langkah-langkah prosedur yang teratur, sistematik dan terancam, bertujuan memudahcarakan dan meningkatkan pembelajaran pelajar. Manakala, teknik pengajaran pula meliputi gaya peribadi seorang guru dalam melaksanakan langkah-langkah spesifik proses mengajar. Melalui teknik, guru mempunyai ruang untuk memperkembangkan, menghasilkan dan melaksanakan tuntutan cara tersendiri langkah-langkah dalam kaedah mengajar. Manakala, kaedah pengajaran pula merujuk kepada gabungan prosedur, kaedah-kaedah mengajar, mengurus kelas dan sebagainya yang dikelompokkan dan disusun agar guru boleh mencapai hasil-hasil pembelajaran yang diniatkannya. Indeks kesukaran menunjukkan tahap kesukaran sesuatu item, sama ada sukar, sederhana atau terlalu mudah. Cara untuk mencari indeks kesukaran adalah dengan menggunakan formula jumlah calon yang menjawab betul bahagi dengan jumlah calon yang mengambil bahagian dalam menjawab item tersebut. Untuk mencari indeks kesukaran rendah adalah dengan mengambil jumlah calon yang paling sedikit menjawab betul bahagi dengan jumlah keseluruhan calon yang menjawab suatu item. Sebagai contoh, jumlah calon yang menjawab betul 70 bahagi dengan jumlah keseluruhan calon iaitu 400. Indeks keseluruhan akan keluar adalah 0.17. 0.17 merupakan item sukar kerana bilangan pelajar yang dapat menjawab item tersebut dengan betul adalah sedikit. Untuk mencari indeks kesukaran tinggi pula adalah dengan mengambil jumlah calon ramai yang menjawab betul bahagi dengan jumlah keseluruhan calon yang menjawab sesuatu item. Contohnya, jumlah pelajar betul 310 bahagi dengan jumlah keseluruhan calon iaitu 400. Jumlah indeks keseluruhan tinggi akan keluar adalah 0.77. 0.77 merupakan item mudah kerana bilangan pelajar yang dapat menjawab item tersebut adalah ramai. Untuk mengira indeks diskriminasi pula, kita perlu mengira jumlah atas pelajar yang betul dan jumlah bawah pelajar yang betul. Kemudian kedua-duanya ditolak dan dibahagikan 1/4 daripada nilai keseluruhan calon.
Contoh pengiraan indeks diskriminasi tinggi 80/100 bilangan betul, tolak dengan 20/100 bilangan bawah betul. Indeks diskriminasi tinggi adalah 0.7. Untuk mengira indeks diskriminasi rendah pula, 95% yang merupakan bilangan atas betul, tolak 80% bilangan bawah betul. Apabila hasil ditolak dan dibahagi tersebut akan keluar indeks diskriminasi rendah iaitu 0.15. Model Usher yang berkaitan dengan utilis media dan material merujuk kepada penggunaan media dan bahan. Fasa ini merupakan fasa yang paling kritikal dalam menyediakan bahan yang sempurna dan berkesan bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. 5 langkah penggunaan media instruksional yang berkesan iaitu yang pertama ialah pratonton bahan, di mana guru menelaah terlebih dahulu bahan yang ingin diajar. Contohnya, guru harus menonton terlebih dahulu video yang ingin ditayangkan kepada pelajar supaya isi kandungan yang disampaikan tidak menyentuh kepada isu sensitif pelajar. Yang kedua adalah menyediakan bahan mengikut susunan penyampaian untuk memudahkan proses pengajaran. Yang ketiga adalah sediakan persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian subjek. Contohnya adalah seperti macam makmal sains, bilik muzik dan bilik darjah. Yang keempat ialah sediakan murid dengan suatu pembelajaran yang berbeza. Yang kelima adalah sediakan pengalaman pembelajaran di mana guru berani menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid dengan gaya yang profesional. 5 prinsip multimedia adalah: pertama, multiple representation principle; kedua, contiguity principle; ketiga, split attention principle; keempat, individual difference principle; kelima, coherence principle. Antara prinsip multimedia ini, saya akan memilih menggunakan prinsip multimedia representation principle dalam BBM pembelajaran saya, yang mana saya akan menggabungkan penerangan dan menunjukkan rajah atau video semasa penyampaian suatu isi pembelajaran. Sebagai contoh, saya akan menerangkan hakikat tanah berlaku dan akan menunjukkan video kejadian tanah runtuh melalui YouTube supaya pelajar lebih mudah memahami proses hakikat tanah yang berlaku. Teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT dapat digunakan dalam pentaksiran murid saya adalah dengan menggunakan pelbagai aplikasi yang terdapat dalam ICT seperti kuis wak-wal, yang mana setelah murid menjawab soalan tersebut, terdapat markah yang akan terpapar dan markah tersebut akan saya gunakan sebagai data mentah untuk dianalisis dan digunakan dalam pentaksiran. Markah daripada wak-wal akan diambil dan dianalisis menggunakan ujian T untuk disemak pemerhatian. Soalan aras pertama merupakan aras pengetahuan. Ciri soalan aras pertama ialah kemampuan untuk mengenali dan mengingat definisi, fakta-fakta, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, hukum dan sebagainya. Aras pengetahuan ini menguji kebolehan pelajar untuk mengingat fakta yang telah dipelajari. Soalan aras kedua iaitu aras kefahaman. Soalan aras kefahaman memerlukan pelajar memahami fakta dan konsep. Aras ini memerlukan pelajar memahami setiap yang dipelajari sebelum menjawab soalan aras ini. Aras ini
mengkehendaki pelajar menggunakan ilustrasi dalam bahasa sendiri. Melalui aras kefahaman, guru mudah mengenal pasti sama ada pelajar memahami konsep pelajaran yang dipelajari. Contoh kata kerja bagi soalan ini ialah terangkan, jelaskan, huraikan, tukarkan dan mengapakah. Seterusnya, soalan aras ketiga pula merupakan aras aplikasi. Ciri soalan aras aplikasi ialah memerlukan pelajar menyelesaikan masalah baru. Ciri soalan ini lebih kepada problem solving. Masalah diselesaikan dengan cara pelajar sendiri dengan mengemukakan idea tersendiri. Dengan menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah bagi menyelesaikan masalah yang mempunyai unsur persamaan. Aras ini memerlukan pelajar menggunakan kemahiran berfikir dan cuba memahami masalah, seterusnya mengaitkannya dengan pengalaman sedia ada pelajar. Seterusnya, pelajar cuba menyelesaikannya dengan pendapatnya tersendiri. Contoh kata kerja aplikasi ialah selesaikan, binakan, carikan, tunjukkan, kirakan, susunkan dan gunakan. Seterusnya, soalan aras keempat pula merupakan soalan aras aplikasi. Ciri soalan aras aplikasi ini memerlukan pelajar memecah, menceraikan dan mengupas fakta untuk mengkaji unsur-unsur secara mendalam, termasuklah membandingkan dan membezakan fakta dan maklumat yang diperolehi. Aras ini menguji kebolehan pelajar mengenal pasti isi tersirat dan tersurat sesuatu fakta yang telah dipelajari. Contoh kata kerja bagi soalan ini ialah bandingkan, bezakan, buktikan, beri sebab, buat analisis, ceraikan dan tafsirkan. Seterusnya, soalan aras kelima merupakan soalan sintesis. Ciri asas soalan sintesis ialah memerlukan calon menerang mereka cipta dan menghasilkan sesuatu hasil kreatif, hasil dari penggabungan pelbagai unsur. Ini termasuk menghasilkan sesuatu rancangan, merumus kaedah prosedur atau cadangan. Calon perlu mengaplikasikan apa yang dipelajari bagi memperolehi hasil yang baru. Contoh kata kerja bagi soalan ini ialah bina, hasilkan, susunkan dan kembangkan. Akhir sekali, soalan aras 6 pula merupakan soalan aras penilaian. Soalan aras penilaian ini mengkehendaki calon menilai sesuatu, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan. Contoh kata kerja bagi soalan aras ini ialah bincangkan, nilaikan, beri pendapat, beri justifikasi, pertimbangan dan lain-lain. Isi pelajaran daripada subjek KPD 3016 yang saya ambil adalah menerangkan langkah-langkah pelaksanaan kaedah jigsaw dalam PDPC. Untuk melakukan kaedah jigsaw, langkah pertama adalah kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan home team yang terdiri dari 4 atau 6 murid atau dengan mana-mana jumlah pelajar yang munasabah, dan setiap pelajar akan dinomborkan.
Langkah kedua adalah pelajar seterusnya akan dipecahkan kepada expert team yang mengikut nombor masing-masing. Langkah ketiga, bahan-bahan akademik akan disajikan kepada murid-murid berbentuk teks dan setiap murid perlu mempelajari dan memahamikan maklumat berkenaan bersama-sama dengan ahli lain dalam expert team masing-masing. Seterusnya, langkah keempat adalah murid-murid yang berada dalam kelompok pakar assistant team akan kembali ke kumpulan asal untuk mengajar dan membimbing ahli-ahli lain tentang apa yang telah dipelajari dalam kelompok pakar. Setelah selesai, murid-murid akan diberikan peluang untuk menyatakan secara individu tentang apa yang telah dipelajari. Isi pelajaran seterusnya adalah terangkan definisi kaedah PBL dan cara pelaksanaannya dalam PDPC. Pembelajaran berasaskan masalah adalah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh guru kepada pelajar. Permasalahan yang akan diberikan kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para guru dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif. Langkah pelaksanaan PBL yang pertama adalah melakukan pembahagian kumpulan. Pada peringkat ini, pelajar akan mengenali di antara satu sama lain dan pelajar akan membentuk kumpulan masing-masing. Seterusnya, ketua kumpulan akan mencatat dan dilantik dan peraturan-peraturan kumpulan akan dibentuk. Langkah kedua pula, mengenal pasti masalah. Pelajar akan dikemukakan dengan masalah untuk diselesaikan. Pelajar perlu mengenal pasti dan mengesahkan masalah tersebut dan mengatakan masalah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Seterusnya, langkah ketiga adalah menjana idea. Pada peringkat ini, pelajar akan mengeluarkan idea-idea yang dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Langkah keempat pula, pelajar perlu mengenal pasti isu pelajaran. Pelajar perlu mengenal pasti apakah yang perlu dipelajari dan mencari isu-isu yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, serta mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan mengenal pasti tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Seterusnya, pembelajaran kendiri. Pada peringkat ini, pelajar akan mencari dan merumuskan informasi-informasi yang relevan dan logik dengan masalah yang diberikan. Langkah keenam pula adalah sintesis dan aplikasi. Pelajar akan mula berkongsi maklumat dengan pelajar yang lain dan mengaplikasikan maklumat yang diperolehi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan berbincang, membangun, menyelesaikan dan membuat penerangan terhadap penyelesaian yang diambil. Langkah ketujuh ini melakukan refleksi dan tindak balas. Pada peringkat ini, pelajar akan memberi tindak balas terhadap kerja kumpulan, kerja individu, penjanaan pengetahuan, penyelesaian masalah dan juga peranan fasilitator.